Orang Melayu dan air berpisah tiada. Orang Melayu adalah satu-satunya bangsa yang mengaitkan negara tempat tumpah darah mereka dengan perkataan tanah dan air, yakni sebagai tanah air. Sebaliknya, bangsa Inggris mengenali negara asal mereka sebagai motherland atau fatherland, sementara bangsa Arab mengenalnya sebagai watan. Justru budaya hidup orang Melayu dahulu tidak dapat dipisahkan dengan laut. Sebab itu, banyak falsafah hidup mereka berkait rapat dengan maritim. Sebelum orang Melayu yang hari ini berada di daratan, nenek moyang mereka hampir semuanya di pinggir-pinggir laut ataupun hidup di laut dengan perahu-perahu. Melayu itu adalah mereka yang tidak akan berjalan kaki selagi perahu mereka boleh sampai. Tidak akan berumah di tanah daratan ataupun tanah kering selagi ada tanah berpaya. Itu cara orang Melayu. Cara hidup mereka juga tentang laut. Mereka memikirkan tentang gelombang, mereka memikirkan tentang pasang surut air, mereka memikirkan tentang bayu dan angin untuk membolehkan mereka mencari rezeki di laut. Sungai dan laut menjadi tempat mencari rezeki dan medan perhubungan orang Melayu. Ini adalah antara tradisi hidup orang Melayu zaman dahulu. Dalam kitab Sulalatus Salatin, sebuah karya sejarah yang ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu, ada dicatatkan bahawa semua orang Melayu ada perahu. Jadi begitu banyak perahu, semua orang. Dan dalam Sulalatus Salatin itu juga dicatatkan bahawa rata-ratanya orang Melaka berperahu, berkapal. Jadi boleh kata semua orang. Rata-rata itu mungkin semua orang ataupun mungkin seorang dua, tidak. Berkapal, berperahu. Jadi kalau dia yang besar-besar tentulah orang yang pedagang-pedagang. Yang kecil-kecil ni perahu-perahu kecil lah. Sampai ke parit-parit. Parit-parit masuk kampung pun banyak terdapat perahu-perahu. Perahu Melayu pernah dicatatkan bukan sahaja mampu berlayar ke negeri China, tetapi juga sejauh pantai barat India dan semenanjung Arab. Malah melalui bukti linguistik, sarjana bahasa percaya, pelaut Melayu pernah sampai ke Yaman seawal 100 tahun sebelum Masihi. Di dalam catatan Cina, orang Melayu disebut sebagai orang Kunlun dan kapal-kapal mereka, yakni Kunlun Po, direkodkan sudah berlabuh di selatan Cina sejak abad kedua Masihi lagi. Sejak abad kedua, masuk abad ketiga, orang-orang Cina, pegawai-pegawai pelabuhan Cina di bahagian selatan, khususnya di Canton, wilayah Canton itu, mereka ada mencatatkan perahu-perahu Kunlun yang datang dari Kunlun, perahu-perahu Kunlun yang besar-besar, yang sampai dikatakan sepanjang hampir 100 meter, yang dengan muatan yang penuh, masih lagi timbul lebih kurang 6 meter di paras air. Lepas itu boleh membawa kargo sampai 1000 tan, boleh membawa penumpang hampir antara 700 ke 1000 orang. Jadi ini ada dicatat oleh penulis-penulis Cina, dan kita tahu Kunlun itu adalah kawasan kita, kawasan Asia Tenggara ini.
Bukan sahaja saiz dan berat muatan Kunlun Po itu yang menjadi perhatian pegawai-pegawai pelabuhan di China, tetapi teknologi pembuatan kapal Melayu turut menghairankan mereka. Dan mereka pergi tengok kapal Melayu berlabuh di dermaga mereka, di pelabuhan, dan mereka pergi tengok, tak ada paku. Macam mana mereka buat kapal? Ini ditulis dalam manuskrip Cina. Macam mana bangsa Kunlun ini membuat kapal? Dahlah besar, bawa ribuan manusia, bawa ribuan tan barang dan tidak dipaku. Jadi itu teknologi tanggam. Kenapa tanggam dilaksanakan di alam Melayu? Sebab hujan dan panas sentiasa berulang-alik. Memang sejak dahulu lagi, orang Melayu sudah terkenal sebagai pembuat kapal besar dan pelaut yang handal melayarkannya. Mereka mampu berlayar merentasi lautan luas tanpa menggunakan kompas. Sebaliknya, melihat tanda-tanda alam sama ada di langit, darat atau laut sebagai pedoman navigasi. Pelaut Melayu ini memainkan peranan yang sangat penting. Kalau tak adalah kita katakan pelaut Melayu dan kapal-kapal Melayu, maksud itu orang cuma menggunakan yang dipanggil Old Silk Road. Orang Melayu tinggal di tanah semenanjung dan gugusan pulau-pulau sekitar perairan dangkal pentas Sunda yang terletak di antara dua tanah besar India dan China. Sejak abad kedua Masihi lagi, pelaut Melayu sudah menguasai laut-laut di sekitarnya sampai ke selatan China dan pantai barat Teluk Benggala. Perahu-perahu Cina dan India yang ada pada masa itu hanya perahu pesisir pantai, bukan untuk berlayar jarak jauh sebagaimana perahu Melayu. Maka kerana itu, wilayah penguasaan maritim orang Melayu menjadi sangat luas. Daerah penguasaan orang maritim orang Melayu ini dari Tenggara China, pantai Tenggara China itu, ini termasuklah Taiwan, sampai ke Filipina dan seterusnya sampai ke Australia yang ke selatan dan juga sampai ke pantai Afrika. Ini kawasan yang pernah dikatakan dilayari oleh pelaut-pelaut Melayu. Wilayah kelautan Melayu menjadi sebegitu luas kerana waktu itu, pelaut Melayu memonopoli perhubungan dan pengangkutan air. Justru, kelompok keturunan Melayu boleh ditemui luas bertebaran dari Taiwan di sebelah utara hinggalah ke New Zealand di sebelah selatan. Demikian juga dari Pulau Hawaii di sebelah timur hingga ke Pulau Madagaskar di sebelah barat. Para sarjana antropologi menamakan wilayah yang luas ini sebagai dunia alam Melayu. Melayu ini ialah sekumpulan manusia yang menghuni daerah yang dipanggil oleh kebanyakan pengkaji sebagai daerah Melayu atau kawasan alam Melayu, atau sekarang ini disebut dunia Melayu, ya, wilayah alam Melayu lah. Satu masa dulu
di sepanggil juga Kepulauan Melayu. Ada setengah panggil mereka ni sebagai orang-orang yang menghuni Kepulauan Rempah. Yang macam-macam nama diberikan pada waktu itulah dalam sejarah. Dan wilayah itu meliputi satu wilayah yang dari segi antropologi dan segi linguistik, kawasan yang terkenal sebagai dalam bahasa Inggeris the Malay Cultural Area, atau dalam bahasa Melayunya kawasan wilayah kebudayaan Melayu, yang meliputi merentang daripada sebelah timur, sebelah barat daripada Madagaskar, membawalah sampai ke timur ke Hawaii dan turun sampai ke bawah ke kawasan Polinesia. Walaupun tamadun Cina dan India lebih tua daripada tamadun Melayu, tetapi dalam hal pelayaran, orang Melayu lebih dahulu sampai ke wilayah mereka. Salah satu buktinya ialah catatan kembara Ai Ching, seorang Sami dari negeri Cina yang belayar ke India untuk belajar agama Buddha pada tahun 673 Masihi. Ai Ching telah mencatatkan dalam catatan pengembaraan beliau bagaimana dia telah bertolak daripada Kantun di China dan dia telah singgah ke Palembang, dan dari Palembang ia ke Kedah dan seterusnya ke India. Dan dia telah menyebut dengan jelas bahawa dia telah menumpang kapal perdagangan Palembang untuk sampai ke Palembang dan menumpang kapal dagang Raja Kedah untuk ke India. Jadi kapal yang beliau gunakan adalah kapal-kapal tempatan. Dan ini yang disebut oleh rekod-rekod Cina sebagai Kunlu Port ataupun kapal orang-orang Kunlun. Kunlun ini adalah gelaran yang diberi oleh orang Cina kepada orang-orang dari Asia Tenggara ini, khususnya orang-orang Melayu. Kapal-kapal Melayu yang besar dan mampu berlayar jarak jauh itu, sebahagian besar penumpangnya adalah pedagang dan barang dagangan mereka. Malah pelaut Melayu dan kapal merekalah yang menjadi transporter atau pembekal pengangkutan untuk barang dagangan, sama ada hendak dibawa ke timur yakni China atau dibawa ke barat yakni India. Kita dapati bahawa sehingga abad ke-6, 5, 6 mungkin sampai masuk ke-7, kita dapati bahawa pelaut-pelaut Melayu dan kapal-kapal Melayu lah yang menghubungkan antara dua tamadun besar dunia masa itu. Tamadun di timur yang diwakili oleh China dan tamadun di barat diwakili oleh India, tapi bukan setakat India, sebab India ini mewakili pula Parsi, kemudian Mesir, kemudian sampai ke Eropah. Sebab barang-barang yang dibawa oleh pedagang India itu juga termasuk barang-barang yang lebih ke barat lagi. Tapi yang di timur ni biasanya Cina saja. Jadi pelaut Melayu ini memainkan peranan yang sangat penting. Kalau tak adalah kita katakan pelaut Melayu dan kapal-kapal Melayu, maksud itu orang cuma menggunakan yang dipanggil Old Silk Road ataupun jalan sutera lama ikut daratan yang sangat bahaya. Melayu ini memang akan jadi besar kalau kita kembalikan lagi kepada tamadun maritim. Ketinggian ilmu laut dan teknologi maritim orang Melayu dahulu telah menjadikan mereka peneraju tamadun maritim dunia. Kemuncak tamadun itu berlaku di zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Pada kurun ke-15 dan 16 Masihi, kota-kota pelabuhan maritim di alam Melayu menjadi tumpuan pedagang antarabangsa dari seluruh dunia. Kalau kita tengok Melaka walaupun dia sebuah empire yang taklah berapa besar, yang hanya merangkumi semenanjung dan sedikit di sekitar pesisir pantai timur Sumatera, malah Aceh pun tak dapat dikuasainya. Tetapi pengaruh perdagangan, pengaruh dia sebagai core pusat perdagangan begitu meluas. Wilayah periferisnya atau periferinya itu meluas. Maksud periferi itu ialah wilayah di mana kawasan itu bergantung kepada kebesaran Melaka. Sebab wilayah ini memerlukan bahan barang-barang dari Melaka. Kalau katakanlah Melaka memberhentikan, menyekat pengaliran perdagangan dengan satu-satu pelabuhan itu, maka pelabuhan itu akan mati. Kerajaan itu akan lumpuh. Begitu kuat pengaruhnya. Dan pengaruh ini bukan hanya dirasai di sekitar Kepulauan Melayu, sampai ke Ternate, sampai ke timur, tetapi juga sampai ke selatan, ke Kamboja, sampai ke selatan ke selatan Ayutthaya, sampai ke Ayutthaya, dan juga sampai ke India. But if you would see not only the tradition but the past of the Malays, they are real sailors. And this whole region was a melting pot of different sailing discipline, from the Bugis, from the Chinese coming over, the Arabs, everybody was showing up here. So it's a real melting pot of sea cultures. Zaman keemasan alam Melayu sebagai medan berkumpulnya tradisi kelautan dan keunggulan perkapalan seluruh dunia tidak dapat bertahan lama. Kegemilangannya dicemburui oleh kuasa-kuasa barat. Mereka datang ke alam Melayu bukan semata-mata untuk berdagang, tetapi mempunyai agenda lain yang tersembunyi. Tamadun maritim ini mulai merosot dengan masuknya bangsa barat ke dunia Melayu. Dia memporak-porandakan beberapa pelabuhan-pelabuhan sebagai sesuatu yang bisa menjadi contoh pada generasi berikutnya. Itu dihancurkan. Kehebatan-kehebatan terpaksa menyebar kemana-mana. Dan itu tidak bisa utuh. Dia terpencil sedikit demi sedikit. Budaya-budaya maritim yang dulu ada di istana itu dihancurkan juga. Dan pewaris-pewaris ini melarikan diri. Karena itu jangan kita heran kalau di tempat-tempat lain muncul sesuatu yang memang tidak utuh lagi. Ya. Ketika orang barat datang, dia membuat orang-orang Melayu yang cinta pada laut ini masuk ke daratan, menjadi petani-petani. Mereka menguasai, memonopoli, dan melarang kapal-kapal tertentu untuk berdagang. Ini semua tanda-tanda awal kehancuran. Orang Melayu dahulu adalah pelaut, pedagang, dan pengembara yang handal. Mereka bijak membina pengangkutan air dan pandai melayarkannya merentas samudera luas. Maka daerah penguasaan maritim pelaut Melayu menjadi sangat luas.
Malah tanpa pelaut Melayu, perdagangan antara timur dan barat dunia hanya akan menggunakan laluan sutera lama sahaja. Dokumentari ini akan mencungkil legasi ilmu laut dan membongkar rahsia kehebatan maritim orang Melayu yang cuba dinafikan oleh para sarjana barat. Jadi orang Melayu tak dapat dipisahkan dengan laut. Mengapa? Karena tempat tinggal, tempat orang Melayu bermasa lautan itu adalah kawasan maritim yang paling besar di dunia. Jadi orang Melayu tak dapat dipisahkan dengan dunia laut ini. Nah, jadi betul-betul sebetulnya kalau kita mau mengatakan bangsa mana yang sebetulnya bertamadun maritim atau tamadun bahari, ya hanya orang Melayu. Tak ada bangsa lain di dunia ini. Hampir semua kemahiran Melayu itu bersumber dari laut. Itu menunjukkan bahwa Melayu ini memang akan jadi besar kalau kita kembalikan lagi kepada tamadun maritim. Orang Melayu harus bangga, itu mereka orang pelaut yang termasyhur sekali, bisa pergi ke mana-mana, bisa berdagang dengan cerdas, bisa bahasa sama dengan orang yang ketemu mereka. Jadi mereka tidak orang bodoh.